mereka terdengar ada bunyi 8 tapak kaki yang sangat pelik. Ternampak bayang-bayang ataupun kelibat yang laju terbang di atas itu. Mereka pernah dengar jeritan seorang wanita. Hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. Alright guys, untuk video kali ini aku nak share beberapa tempat yang ada di sekitar utara ni. Okey, sebelum ni aku pernah share kepada korang tempat-tempat yang paling berhantu di negeri Perlis dan juga di negeri Kedah. So after korang tengok video ni nanti, kalau korang belum tengok lagi video tu, korang boleh check dekat sini. So untuk video kali ni aku nak share kepada korang beberapa tempat yang paling berhantu di Pulau Pinang. So guys, sebelum kita meneruskan menonton video untuk kali ini, sesiapa yang terjumpa video ini, aku ucapkan selamat datang ke Nest Channel. So guys, after korang tengok video ni, kalau korang suka video seram macam ni, jangan lupa guys, tekan butang like, share, komen di bawah dan juga tekan butang subscribe. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng di sebelah butang subscribe untuk dapat info-info baru aku yang akan datang. So guys, tanpa membuang masa, jom kita bahas tempat-tempat yang paling berhantu di Pulau Pinang. So, let's watch this video. Muzium Perang. Muzium ni telah dibina oleh British pada tahun 1930-an dengan tujuan untuk melindungi Pulau Pinang daripada musuh. Kalau korang nak tahu juga, Pulau Pinang adalah merupakan lokasi yang sangat strategik bagi pedagang luar yang melalui Selat Melaka. Ia juga dibina sebagai mengukuhkan pertahanan tentera British daripada serangan daripada luar, terutamanya daripada tentera Jepun. Namun, selepas tentera Jepun ambil alih kawasan muzium tersebut, banyak tentera British dan juga orang-orang biasa yang telah dibunuh secara kejam oleh tentera Jepun, sehingga ada yang kepalanya dipenggal dan juga dibuang ke laut. Mereka yang dihukum ataupun dipenggal ataupun dibunuh secara kejam adalah orang yang tak mahu bekerjasama dengan tentera Jepun. Dan selepas pada tu, banyak kisah-kisah yang amat misteri dan menyeramkan yang berlaku di Muzium Perang tersebut. Antaranya, ada yang terdengar bunyi tapak kaki tentera Jepun yang sedang berkawat. Dan ada juga yang dengar bunyi yang agak pelik dan juga ganjil di sekitar di dalam terowong bawah tanah. Dan ada juga yang takut melihat kelibat tentera Jepun yang berada di sekeliling Muzium Perang tersebut. Dan ada satu hari, pelawak yang datang ke Muzium Perang itu juga pernah ternampak kelibat seorang tentera Jepun berdiri di tengah tempat bom yang mereka bom tempat tu kerana ingin menakluki kawasan tersebut. Dengan itu, banyaknya geng-geng paranormal yang buat tinjauan di sekitar kawasan muzium. Lagi-lagi waktu malam, ada juga yang nampak, kalau korang perasan dalam sangkar ataupun dalam penjara kan ada patung-patung tu kan. Tapi bila waktu malam saja, patung-patung berada di dalam sangkar tersebut bergerak secara sendirinya, dan ada yang terkejut bila kepala patung tu daripada kedudukan macam ni, tengok macam tu, bila dia nak, korang nampak dia, kepalanya akan pusing secara laju. Dia tengok kau dan kau akan terus lari. So itu adalah gambaran yang korang boleh lihat kisah yang menyeramkan mendapatkan ataupun kelibat wujud dalam Muzium Perang yang mempunyai kisah-kisah yang amat menyeramkan. Kisah seram ini bukan sahaja dicerita oleh pengunjung, malah juga pekerja-pekerja yang bekerja dekat Muzium Perang tu juga ada yang shift siang, ada yang shift malam. Tapi terutamanya kepada shift malam, memang mereka tak sah tak kena ganggu. Mereka dikatakan hampir setiap hari diganggu oleh makhluk yang berlainan. Pontianak yang tinggi, kelibat jantung Jepun dan juga patung yang berada di sekeliling muzium itu bergerak secara sendirinya, guys. Jadi saranan aku kepada korang yang ingin melawat Muzium Perang pada waktu siang, aku harap korang just berhati-hati sebab kita tak tahu
siapa yang tengok kita apabila kita berada di tempat itu tersebut. Jambatan Pulau Pinang merupakan jabatan yang kedua terpanjang di Asia Tenggara yang telah siap pada tahun 1985 dan juga ada mempunyai kisah misteri yang amat menyeramkan dan meremang. Antara kisah menyeramkan yang pernah berlaku kepada pengguna-pengguna jabatan tersebut ialah ada penampakan buaya putih di sekitar Selat Melaka di mana kononnya ia menjadi korban kepada pengguna yang menggunakan jabatan tersebut dan jatuh. Ada juga kisah misteri yang diceritakan oleh dua orang beranak, iaitu seorang anaknya memandu kereta itu manakala seorang lagi iaitu ibunya berada di sebelahnya. Apabila mereka melalui jabatan pada waktu malam, bila diorang sampai ke tiang 56, anaknya memberhentikan kenderaannya secara terpesong. Tetapi bila tengok di sebelah, ibunya tak ada dan berada di belakang secara tiba-tiba. Dan tidak lama kemudian, ibunya keluar daripada kenderaan berada di atas jabatan yang kedudukannya dengan tiang 56 itu. Tiba-tiba ibunya terjun ke dalam laut membuatkan anaknya berasa panik dan rasa risau. Tiang 56 juga adalah kawasan tumpuan kaki pancing yang memancing di sekitar bawah jabatan tersebut. Tetapi dengan kisah yang menyenangkan, agak jarang kita nampak pemancing atau kaki pancing yang selalu memancing kat kawasan tu, jarang ada di kawasan itu. Ada juga yang menceritakan kepada penduduk-penduduk sekitar Pulau Pinang bahawa dekat Selat Melaka itu juga kononnya nampak ada raut wajah seorang perempuan tua yang mempunyai muka yang sangat hodoh dengan mulutnya terbuka luas seolah-olah ingin menyedut mana-mana hidupan ataupun mana-mana mangsa yang dijadikan korban. Dan ada juga baru-baru ni, kalau tak silap aku beberapa tahun yang lepas, ada viral di media sosial di mana ada video yang berdurasi beberapa minit itu menunjukkan pemuda yang nampak kelibat pocong yang melompat daripada satu jalan tu ke jalan yang lain ataupun dia menyeberangi daripada line jabatan tu ke line jabatan ni. Jadi pemuda tu terkejut dan sempat merakam video yang berdurasi beberapa minit itu dan juga gambar yang korang tengok sekarang ni. Yes, itu dia perbezaan antara penampakan itu dengan waktu yang biasa yang korang lalu itu. Sampai sekarang, Jabatan Pulau Pinang merupakan jalan ataupun tempat yang paling berhantu di Pulau Pinang. Pulau Jerejak merupakan pulau yang berada di sebelah Pulau Pinang. Pulau ini juga adalah pulau asal bagi tempat pesakit yang mengalami kusta ataupun gila. Pulau ini juga mempunyai banyak penempatan ataupun bangunan-bangunan lama yang telah lama ditinggalkan, termasuk kesan penjajahan Jepun yang menjajah Tanah Malaya pada tahun 1940-an. Di sini jugalah pesakit kusta ditempatkan dari tahun 1871 hingga tahun 1969. Pada tahun 1970, pesakit kusta itu telah dipindahkan ke Sungai Buloh, iaitu seramai 7,000 pesakit kusta. Ada juga yang mengatakan bahawa pulau ini dijadikan sebagai penjara bagi anti Jepun dan juga pegawai British untuk menahan pegawai politik dan juga orang yang telah dibuang negeri. Di situ juga ada banyak jenis tanah penguburan, iaitu dari pelbagai agama, iaitu Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan Yahudi. Dan ada juga penguburan tentera Jepun. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ia juga mempunyai kawasan ataupun tempat yang dijadikan sebagai tempat terakhir bagi banduan untuk menjalani hukuman mati. Dan ada juga tempat yang tidak diketahui oleh orang ramai yang korang tak perasan. Berdasarkan video yang korang tengok sekarang ni, iaitu video daripada Faizal Rozi Vlog, dia menunjukkan banyak rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang telah lama ditinggalkan oleh pihak British dan juga Jepun. Penang Free School merupakan sekolah paling tertua di Asia Tenggara dengan berusia hampir 205 tahun. Jadi, ia tidak mustahil dengan adanya kisah-kisah yang amat menyeramkan dan sadis. Antara kisah yang pernah diceritakan oleh bekas pelajar
Pioneer Free School ini ialah mereka terdengar ada bunyi 8 tapak kaki yang sangat pelik, ternampak bayang-bayang ataupun kelibat yang laju terbang di atas itu, serta mereka pernah dengar cerita seorang wanita yang dikaitkan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh tentera Jepun dahulu. Dan di sekolah ini juga terdapat ramai tokoh yang pernah bersekolah di Pioneer Free School. Antaranya ialah Tunku Abdul Rahman, P. Ramli, Datuk A. Chong, Datuk Rizalman Ibrahim dan ramai lagi. Jadi tidak hairanlah dengan lebih 205 tahun sekolah ini sampai sekarang 2021 masih lagi ada kelibat-kelibat ataupun bunyi yang amat pelik dan agak menakutkan. Mutiara Beach Resort yang berada di Teluk Bahang, Pulau Pinang merupakan dahulunya adalah hotel mewah yang sering dikunjungi oleh orang ramai, terutamanya VVIP ataupun selebriti. Apabila ke Pulau Pinang, hotel ini juga akan jadi tempat penginapan yang sesuai. Dan ada kejadian pelik yang menyebabkan hotel mewah ini tak lama dan ditutup terus pada tahun 2006 sehingga sekarang masih terbengkalai. Hotel ini dibina di atas tanah seluas 18 ekar dan mempunyai lebih 4,000 bilik. Dan bekas pekerja ini juga pernah menceritakan pengalaman seramnya ketika dia bekerja di Mutiara Beach Resort semasa Mutiara Beach Resort ini beroperasi dulu. Dia pernah ditukarkan kepada bahagian servis bilik, iaitu mengambil pinggan-pinggan yang telah digunakan oleh pengunjung di hotel tersebut dan dibawa ke dapur. Untuk shift malam juga, mereka akan mula bekerja bermula pada pukul 12.30 malam. Mereka akan meronda sekitar bangunan hotel dan juga sekitar hotel juga untuk memantau keadaan hotel tersebut yang risau akan diganggu oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab. Ketika mereka meronda sekitar kawasan hotel, mereka akan mengutip pinggan-pinggan kotor yang saya sebutkan tadi. Ini kerana shift malam ada 2 orang sahaja yang bekerja, iaitu seorang servis bilik dan juga seorang lagi yang bernama Kak Ina, bukan nama sebenar, yang bekerja sebagai ambil pesanan. Dari tingkat 16 ke tingkat 6 masih lagi tiada bunyi ataupun tiada gangguan. Tetapi bila dia sampai ke tingkat 5, dia perasan ada bunyi sesuatu yang amat ganjil dan misteri. Dan dia pernah dengar juga bunyi suara yang bercakap dalam bahasa purba yang kita pun tak faham. Dan satu hari dia pernah nampak kelibat hitam yang melintasi tingkat tersebut dengan laju. Kini, selepas 15 tahun tidak beroperasi, hotel tersebut, kalau korang tengok video sekarang yang aku tunjuk ni, adalah keadaan hotel yang sebenar yang dilihat sangat usang dan sangat terbengkalai, ditumbuhi oleh pokok dan juga banyak rumput yang tumbuh di sekitar kawasan hotel tersebut. Rumah 99 pintu adalah rumah mewah yang terletak di tengah ladang kelapa sawit di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Rumah ini telah dimiliki oleh seorang ahli penjagaan Britain, iaitu Ramsden, dengan dilengkapi dengan 10 bilik utama, ruang tamu dan bilik-bilik khas. Dan ia juga mempunyai 99 pintu. Tetapi ada yang kata ada satu pintu, iaitu pintu ke-100 yang dikatakan kononnya adalah pintu gaib. Dulu ada satu pembunuhan yang sangat kejam yang melibatkan salah seorang ahli keluarga mereka. Dan rumah 99 pintu ini juga pernah dijadikan sebagai tempat pentadbiran tentera Jepun yang menjajah Tanah Malaya pada tahun 1940-an itu, dengan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang anti Jepun, dan juga ahli pegawai British juga pernah dibunuh dan dipancung secara kejam oleh tentera Jepun di sini. Pembunuhan tersebut melibatkan cucu Ramsden yang ditembak secara kejam dengan 2 das tembakan di kepala, dan pemilik rumah ini jugalah pernah dibunuh secara kejam dengan 3 das tembakan. Tembakan tersebut melekat di dinding rumah tersebut sehingga sekarang boleh nampak kesan tembakan yang telah dibuat oleh pembunuh. Selepas kejadian itu, bermulalah
pengembaraan ataupun banyak tim-tim paranormal daripada seluruh dunia datang ke rumah 99 pintu, termasuk juga daripada Amerika Syarikat, daripada Britain, daripada Itali dan juga daripada Kanada, termasuk juga dengan tim-tim paranormal Malaysia seperti Laparpo dan sebagainya. Dan sekarang ni pihak berkuasa tidak membenarkan sama sekali mereka yang ingin menjejaki rumah ini masuk ke dalam rumah tersebut kerana tidak mahu ada sebarang kemungkinan ataupun sebarang kecelakaan. Kalau korang masih ingat, rumah ini pernah ada kejadian iaitu pada tahun 2017 ataupun 2018 dulu, ada satu kejadian kebakaran yang berlaku di rumah 99 pintu ini yang menyebabkan 70% rumah tersebut telah dijelat api. Sehingga kini ramai yang nak tahu di mana pintu yang ke-100. Alright guys, terima kasih kerana menonton video ini. Jadi, andai kata kalau korang diberi rentas negeri, kalau kata korang nak ke Pulau Pinang, even korang nak melawat ke tempat-tempat yang sampai sekarang beroperasi walaupun tempat tu berhantu, aku bagi contoh 2 tempat yang masih sekarang beroperasi di Pulau Pinang, iaitu tempat berhantu. Yang pertama ialah Muzium Perang, sehingga sekarang masih beroperasi. Yang kedua adalah Penang Free School, tapi dengan keadaan PKP sekarang mungkin dia ditutup. So, kalau korang nak pergi 2 tempat tersebut, aku sarankan berhati-hati walaupun waktu siang. Sebab kita tak tahu siapa yang nampak kita daripada kawasan yang berhantu tersebut. So guys, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa tekan like, share, komen di bawah tentang video untuk seterusnya dan juga tekan butang subscribe. Tekan juga butang loceng di sebelah butang subscribe untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So guys, okay, kalau korang yang belum menonton lagi video-video aku daripada Perlis dan Kedah, korang boleh check dekat sini ataupun aku akan bagi link dia dekat description di bawah. Alright. So, jumpa lagi pada episod akan datang iaitu di Negeri Perak. Assalamualaikum and bye-bye. See you later in my next video. Jumpa lagi di Perak.